Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan sambung bab 3 kita iaitu topik 3.2 iaitu konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang ciri bahan yang dapat merentasi membran plasma dari aspek saiz molekul, keketuban molekul dan juga cas ion. Seterusnya kita akan belajar tentang pergerakan bahan merentasi membran plasma iaitu pengangkutan pasif dan juga pengangkutan aktif. Seterusnya juga kita akan membanding dan membezakan antara pengangkutan pasif dan juga pengangkutan aktif. Ciri bahan yang dapat merentasi membran plasma. Terdapat 3 faktor utama yang menentukan sama ada sesuatu molekul itu boleh bergerak merentasi membran plasma iaitu saiz molekul, keketuban molekul dan juga cas ion. Terdapat 2 ciri bahan yang bergerak merentasi membran plasma iaitu bahan larut lipid dan juga bahan tidak larut lipid. Contoh bahan larut lipid ialah molekul tidak berkutub. Antaranya ialah asid lemak, glycerol, vitamin larut lemak iaitu vitamin A, vitamin B, vitamin E dan vitamin K. Dan akhir sekali ialah sebatian steroid. Bagi bahan tidak larut lipid terbagi kepada 2 jenis iaitu molekul kecil dan ion dan juga molekul besar. Dalam molekul kecil dan ion terdapat molekul berkutub iaitu air, molekul tidak berkutub iaitu oksigen, karbon dioksida dan seterusnya ialah ion, natrium, kalium. Bagi molekul besar, contoh molekul besar ialah asid amino dan juga glukosa. Berikut menunjukkan proses pergerakan bahan merentasi membran plasma. Melibatkan molekul kecil tidak berkutub, molekul kecil bercas, molekul yang larut dalam lipid dan juga molekul besar dan berkutub. Jika anda semua perhatikan, kesemua bahan yang merentasi membran plasma menggunakan laluan yang berbeza-beza. Mekanisme utama yang menggerakkan bahan merentas membran plasma ialah pengangkutan pasif dan juga pengangkutan aktif. Pengangkutan pasif tidak memerlukan sebarang tenaga metabolisme, manakala pengangkutan aktif pula memerlukan tenaga metabolisme yang dihasilkan oleh sel. Kaedah pengangkutan pasif ini terdiri daripada 3 jenis iaitu resapan ringkas, osmosis iaitu resapan air dan juga resapan berbantu. Resapan ringkas. Resapan ringkas ialah pergerakan molekul atau ion secara rawak dari kawasan berkepekatan tinggi dalam molekul ion tersebut ke kawasan berkepekatan rendah menuruni atau mengikut kecurunan kepekatan sehingga keseimbangan dinamik dicapai. Kecurunan kepekatan molekul ialah perbezaan kepekatan molekul antara satu kawasan berbanding kawasan yang lain. Resapan molekul akhirnya akan mencapai keseimbangan dinamik apabila kepekatan molekul menjadi sama dalam semua kawasan iaitu kecurunan kepekatan sifar. Ini adalah contoh resapan ringkas. Dalam ni kita akan nampak bekas yang ada molekul zat terlarut dan juga molekul pelarut. Jadi molekul zat terlarut ni akan bergerak dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah sehinggalah mencapai keseimbangan dinamik di mana dia akan meresap secara serata. Dia akan bergerak dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Dalam resapan ringkas ni, dari segi saiz dia, molekul bersaiz kecil lebih cepat diserap. Dari segi keketuban dia, molekul berkutuban rendah lebih senang untuk diserap. Dan yang terakhir adalah molekul bercas, di mana molekul bercas ni tidak dapat merentasi ke dalam sel membran. Jadi jenis molekul yang dapat meresap menerusi membran plasma ialah molekul bersaiz kecil tidak berkutub yang bersifat hidrofobik. Molekul-molekul ini menyelit antara celah-celah kepala fosfolipid yang berkutub, kemudian meresap dalam lapisan lipid dan muncul semula pada sebelah lain membran plasma.
Okey, molekul larut lipid iaitu asid lemak dan gliserol, oksigen serta karbon dioksida dapat meresap melalui dua lapisan fosfolipid secara resapan ringkas. Okey, seterusnya ialah osmosis. Okey, osmosis ni ialah resapan air dari kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah merentasi membran telap memilih. Membran telap memilih ni dia adalah telap terhadap air, tetapi dia tak telap terhadap sesetengah bahan larut seperti molekul sukrosa. Okey, resapan molekul air ni akan terus berlaku sehingga kedua-dua kawasan keupayaan air tu adalah sama. Okey, untuk tekanan osmosis, lebih pekat zat pelarut iaitu kurang molekul air, lebih tinggi tekanan osmosis larutan. Jadi, molekul air bergerak dari kawasan tekanan osmosis rendah ke kawasan tekanan osmosis tinggi. Okey, keupayaan air sebenarnya mengukur kepekatan molekul air yang bebas bergerak serta kecenderungan air untuk bergerak dari satu kawasan ke kawasan lain. Lebih tinggi sesuatu keupayaan air larutan, molekul dapat bergerak dengan lebih bebas. Okey, ini adalah konsep osmosis di mana perbezaan antara larutan cair dan juga larutan pekat. Di sini kita dapat lihat perbezaan dari segi kepekatan zat pelarut, keupayaan air dan juga tekanan osmosis. Resapan berbantu. Resapan berbantu ni ialah pergerakan molekul merentasi membran plasma dan menuruni kecurunan kepekatan molekul tersebut dengan dibantu oleh protein pembawa dan juga protein liang. Kedua-dua protein ini dikenali sebagai protein pengangkut. Okey, molekul ni akan bergerak dari kawasan berkepekatan zat larut tinggi ke kawasan kepekatan zat larut rendah. Okey, fungsi protein pembawa dalam resapan berbentuk yang pertama ialah membenarkan molekul berkutub yang bersaiz besar, contohnya glukosa dan juga asid amino bergerak merentasi membran plasma. Okey, terdapat tapak aktif dalam protein pembawa yang sepadan dengan jenis molekul yang dibawanya. Dan terakhir ialah setiap satu protein pembawa adalah khusus untuk molekul tertentu. Okey, kalau awak tengok gambar yang pertama tu, apabila molekul tu contohnya macam glukosa menghampiri tapak aktif, protein pembawa tu akan berubah bentuk untuk menggerakkan molekul glukosa melintasi membran plasma ke dalam sel. Okey, bergantung kepada arah kecurunan kepekatan sesuatu molekul glukosa tu akan bergerak dalam kedua-dua arah, iaitu keluar atau ke dalam sel. Maksudnya dia protein bawah ni dia boleh je mana-mana ada nak bawa masuk ke pun nak bawa keluar daripada sel. Okey, selepas tu protein pembawa ni akan kembali kepada bentuk asalnya dan bersedia untuk mengangkut molekul yang seterusnya. Seterusnya adalah fungsi untuk protein yang pertama ni, ion yang bercas contohnya macam natrium tidak dapat meresap merentasi dua lapisan fosfolipid. Bila dia tak dapat meresap, dia akan kena masuk melalui protein liang. Jadi, protein liang ni akan buka liang merentasi dua lapisan fosfolipid yang menghubungkan bahagian antara luar sel dengan bahagian dalam sel. Okey, setiap liang ni adalah khusus dan di mana dia hanya membenarkan satu je jenis ion merentasinya. Okey, liang dapat dibuka atau ditutup dan bertindak sebagai pintu untuk memenuhi keperluan khusus ion sel. Okey, kalau awak semua tengok ni adalah contoh ion yang memasuki protein liang daripada luar sel ke dalam sel. Okey, ini adalah lebih kepada ringkasan pada ketiga-tiga pengangkutan pasif, iaitu kita ada resapan ringkas, kita ada resapan berbantu dan juga osmosis. So dekat sini awak boleh nampaklah perbezaan dari segi resapan ringkas, dari segi resapan berbantu dan juga osmosis. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengangkutan aktif. Apa yang istimewa sangat pasal pengangkutan aktif ni? Okey, pengangkutan aktif ni ialah pergerakan bahan merentasi membran plasma serta dia menentang kecurunan kepekatan zat pelarut dan memerlukan tenaga ATP. Jadi
Jadi, yang membezakan pengangkutan aktif dengan pasif ni, dia gunakan tenaga ATP. Okey, pengangkutan aktif ni, dia kena ada protein pembawa yang spesifik yang mempunyai tapak spesifik untuk bergabung dengan molekul ataupun ion. Okey, dalam pengangkutan aktif ni, protein pembawa juga dinamakan sebagai pump kerana function dia seperti pump yang menggunakan tenaga untuk pump air menentang tarikan graviti. Okey, terdapat dua jenis pump dalam pengangkutan aktif, iaitu pump natrium kalium dan juga pump proton. Okey, berdasarkan gambar ni, daripada kawasan berkepekatan rendah yang akan melawan kecerunan kepekatan ke kawasan berkepekatan tinggi. Tengok ni, okay, dia rebel. Okay, so dia akan gunakan ATP untuk merentasi membran plasma menentang kecerunan kepekatan, di mana dia gunakan ATP. Okay, seterusnya ialah pump natrium kalium, di mana melibatkan protein pembawa yang mengangkut ion natrium ke luar sel, ion natrium ke luar, manakala ion kalium ke dalam sel. Okay, kalau kita tengok ni, yang gambar nombor 1 ni, ion natrium tu akan bergabung dengan protein pembawa. So bila gambar kedua tu, bila ada ni molekul ATP ni terurai kepada ADP dan P, iaitu fosfat, ikatan fosfat ni akan membekalkan tenaga dan mengubah bentuk protein pembawa. Lalu ion natrium tu akan diangkut melalui protein pembawa ke luar sel. Okey, jadi kemudian selepas Na+ ni akan keluar, dua ion kalium tu pula akan daripada luar sel akan bergabung dengan protein pembawa. Jadi kumpulan fosfat tu akan meninggalkan protein pembawa. Jadi bila dia meninggalkan protein pembawa tu, dia akan mengembalikan bentuk asal protein, menyebabkan ion kalium tu diangkut melalui protein pembawa ke dalam sel. Okey, seterusnya ialah pump proton, di mana contoh dia pump proton ni kita dapat jumpa dekat sel epithelium yang melapisi rongga perut. Okey, pump proton ni akan menyebabkan kandungan perut berasid. Tenaga daripada ATP tu akan membolehkan ion hidrogen yang diangkut melalui protein pembawa ke luar sel. Ini akan menyebabkan pengumpulan ion hidrogen dan penghasilan asid dalam rongga perut. Kalau tengok gambar tu, dalam sitoplasma, pH dia tinggi, kepekatan ion hidrogen dia adalah rendah. Dan manakala dekat luar sel pula, pH dia rendah dan juga kepekatan ion hidrogen dia adalah tinggi. Okey, berdasarkan gambar ni, awak semua akan dapat membezakan sama ada yang mana satu pengangkutan pasif dan juga mana satu pengangkutan aktif. Apa perbezaan antara kedua-dua jenis pengangkutan ini? Okey, kita akan pergi kepada perbandingan antara pengangkutan pasif dengan pengangkutan aktif. Okey, persamaan kedua-dua pengangkutan ni ialah dia berlaku dalam membran telak memilih, dan juga fungsi kedua-dua pengangkutan ni adalah mengangkut bahan berentasi membran. Okey, antara perbezaan dia, pengangkutan pasif dia tidak menggunakan tenaga, manakala pengangkutan aktif ni dia menggunakan tenaga. Yang kedua, pengangkutan pasif ni dia berlaku mengikut kecerunan kepekatan, manakala pengangkutan aktif ni dia menentang kecerunan kepekatan. Okey, dan yang terakhir, pengangkutan pasif ni berlaku sehingga keseimbangan dinamik dicapai, manakala pengangkutan aktif ni berlaku untuk pengumpulan dan penyingkiran molekul ataupun ion-ion. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua.